Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita seterusnya dipetik daripada Malaysia kini bertajuk Mahu selamatkan Melayu, kembalikan yang disakau kepada orang Melayu. Berita penuh. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas hartawan yang mahu menegakkan hak Melayu tetapi sebaliknya bertindak memperkayakan diri dan keluarga sendiri. Dia berkata, jika golongan berkenaan benar-benar serius untuk menyelamatkan orang Melayu, mereka boleh menyerahkan separuh keuntungan mereka. Kalau betul nak selamatkan Melayu, saya nak bagi tahu pembesar-pembesar, tuntun Tan Sri yang kaya-kaya ini, betul nak tolong Melayu, yang ambil keuntungan bilion-bilion untung bagi setengah kepada orang Melayu besok, katanya pada majlis Rumah Terbuka Madani di UiTM Pulau Pinang hari ini. Anwar juga menyebut nama bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin. Kata pengurusi Pakatan Harapan PH itu, jika mereka serius untuk menegakkan hak orang Melayu, apa yang disakau mesti dikembalikan kepada orang Melayu. Berapa kekayaan? RM 10 bilion, RM 15 bilion. Betul nak tolong Melayu? Ya, betul nak jadi pejuang Melayu? Ya, betul nak hidupkan Melayu? Yang kamu sakau itu kamu kembalikan kepada orang Melayu, katanya. Pada masa lalu, Anwar mendakwa bahawa ramai pemimpin politik telah mengumpul kekayaan besar-besaran. Tambahnya, tindakan akan diambil terhadap individu rasuah yang menyalahgunakan kuasa mereka, termasuk mereka yang bergelar Tun dan Tan Sri. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita seterusnya, UMNO pun selepas ini janganlah desak lagi pengampunan Najib. Ribut kecil yang berlaku disebabkan UMNO tersinggung dengan kenyataan Khalid Samad berkenaan pengampunan Najib Razak akhirnya reda dan boleh dikata selesai setelah timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub menunjukkan sikap budiman membuat permohonan maaf secara terbuka. Salahuddin membuat permohonan maaf kepada UMNO itu dengan beliau sendiri menyampaikannya kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri ini, saya sebagai pihak Amanah mohon maaf di atas kenyataan yang dikeluarkan pengarah komunikasi parti Khalid Samad baru-baru ini, dan sekiranya kenyataan itu menyinggung ataupun melukakan UMNO, maka kami minta maaf dengannya, katanya ketika hadir majlis Rumah Terbuka Zahid Hamidi di Putrajaya semalam. Sebelum itu, Khalid sendiri turut memohon maaf kepada UMNO jika kenyataannya yang merayu agung menolak pengampunan Najib telah membuatkan parti itu tersinggung. Cuma tidak seperti Salahuddin yang berjumpa sendiri dengan Zahid Hamidi, Khalid hanya mengemukakan permohonan maafnya melalui media sahaja. Bagaimanapun kata beliau, perkara itu cuma suatu perbezaan pendirian dan jika UMNO berasa tidak puas hati, tiada masalahnya baginya untuk memohon maaf. Apa yang boleh dipelajari daripada isu ini? Oleh kerana UMNO dan PH sebelum ini adalah bermusuhan, tetapi kini bersama-sama dalam membentuk kerajaan, kedua-dua pihak seharusnya lebih pandai menjaga hati serta perasaan masing-masing. Ia bukan saja kepada Amanah atau mana-mana komponen dalam PH, bahkan juga kepada UMNO. Reaksi yang ditunjukkan oleh Khalid Samad adalah semata-mata sebagai respon terhadap pendirian UMNO yang ternampak begitu tergesa-gesa mahu melihat Najib diampun dan dibebaskan walaupun beliau belum setahun menjalani hukuman penjara 12 tahun yang diterimanya. Reaksi Khalid Samad yang tidak mahu Najib dibebaskan secara realitinya bukan saja dikongsi oleh majoriti penyokong dan pendukung PH, tetapi juga dikongsi oleh majoriti rakyat negara ini. Rakyat secara umumnya tidak mahu Najib diampun dan dibebaskan dalam waktu terdekat ini. Jika tidak percaya, cubalah mana-mana pemimpin UMNO berdiri di simpang-simpang jalan yang sibuk dan tanya mereka yang lalu lalang di situ sama ada setuju atau tidak dengan pembebasan Najib. Dalam hal ini, jika UMNO benar-benar memahami pendirian tersembunyi PH dan sentimen yang ada dalam hati sanubari majoriti rakyat berkenaan Najib, mereka sepatutnya
daripada awal lagi tidak begitu tergesa-gesa menuntut pengampunan Najib. Biarkan dulu Najib berada di dalam penjara bagi suatu tempoh tertentu atau secara konvensionnya, setelah menjalani 1/3 hukuman penjara, barulah usaha untuk pengampunan itu hendak dilakukan. Lagipun, UMNO kena hormat jugalah sikit dengan keputusan hakim-hakim mahkamah yang arif lagi bijaksana dengan majoriti 13-1 itu terhadap kes itu. Janganlah mentang-mentang dapat berada dalam kerajaan, desakan dan tuntutan mahu dilakukan. Pokoknya, jika tiada tuntutan tergesa-gesa daripada UMNO, respon daripada Khalid Samad juga pasti tidak muncul. Kalau UMNO memikirkan soal kestabilan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim dengan tanggapan kononnya kenyataan Khalid Samad itu boleh menggugat kestabilannya, pengarah komunikasi amanah itu juga sebenarnya bertindak untuk menjaga kestabilan kerajaan. Menampakkan seolah-olah kerajaan mendorong atau membantu pengampunan Najib tidak hanya mengancam kestabilan Anwar dalam memimpin kerajaan, malah seperti membekalkan peluru percuma kepada blok pembangkang PN dalam fasa-fasa perjuangan seterusnya. Haruslah difahami situasi Najib tidak sama dengan Anwar yang memang agenda untuk membebaskannya dijadikan antara teras manifesto pada PRU 14 lalu. Disebabkan pengundi atau rakyat mahu melihat Anwar dibebaskan dan menjadi Perdana Menteri selepas Tun Mahathir Mohamad, itulah sebabnya maka PH diberi kejayaan dan BN ditumbangkan pada PRU 2018 lalu. Tetapi, UMNO dan BN pada PRU 15 baru-baru ini bukan saja tidak menang, malah merosot jauh jumlah kerusi yang dimenanginya. Ini bermakna agenda membebaskan Najib tidak ada dalam hati sanubari pengundi dan rakyat pada PRU 15 baru-baru ini. Memahami semua ini dan belajar daripada ribut kecil yang baru saja berlalu, UMNO selepas ini tidak sepatutnya lagi bercakap mengenai pengampunan dan pembebasan Najib. Selagi UMNO berada bersama PH yang mereka sendiri tahu dan faham pendirian gabungan itu berhubung kedudukan Najib, eloklah mereka duduk diam-diam dan memberi fokus sepenuhnya kepada pengukuhan kerajaan dan bersama-sama menjaga rakyat bagi mendepani 6 PRN dan PRU tahun 2027 akan datang. Agenda membebaskan Najib hanya sesuai dijelmakan semula selepas PRU 16 nanti, dan sebelum tempoh itu, kunci mulut masing-masing buat sementara waktu dan demi menjaga perasaan rakan-rakan dalam kerajaan. Jika UMNO tahu mengunci mulutnya, Khalid Samad pun tentu lebih tahu mendiamkan dirinya. Syabuddin Hussein, 1 Bulan 5 2023.